berkaitan dengan bab 6 iaitu cabaran dalaman. Okey. So cabaran pembangunan iaitu cabarannya iaitu untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, okey, kemudian nak memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, kemudian nak memajukan sistem pendidikan. Iaitu bagaimana untuk membentuk sekolah yang satu aliran di mana sebelum itu sekolah vernakular. Secara umumnya cikgu nak tanya kamulah baik, kita sekolah ni lah berkaitan dengan sekolah vernakular. Cikgu nak tanya kamu apa pendapat kamu? Perlukah untuk kita mengekalkan sekolah-sekolah jenis kebangsaan ataupun sepatutnya semua menjadi satu aliran? Maknanya semua jadi sekolah kebangsaan. Mana yang lebih baik pada pendapat kamu? Tak kisah, kita open. Pada pendapat kamu. Mana lebih baik? Adakah sekolah, perlukah sekolah jenis kebangsaan? Sekolah SJKC, SJKT, Jadi, dia libatkan agama juga. Oh, okey. Okey, perlu. Kenapa Syista? Perlu untuk dipertahankan ya. Ada pelancong hendak belajar ke Malaysia. Okey. So masing-masing boleh beri pendapat masing-masing ya. Macam student lah dari luar negara. I see. Okey. Baik. Cikgu tak tahulah. Tapi pada pendapat cikgu, sekolah yang berbeza-beza ini seperti SJKC, SJKT dan sebagainya akan menyebabkan kita tidak bersatu padu. Kerana apa? Kerana perbezaan bahasa yang diamalkan. Jadi ini menyebabkan apa? Menyebabkan tidak membentuk perpaduan. Jadi bagaimana untuk memahami kaum lain sekiranya kita tak faham apa dia cakap. Kan? Kita tak faham apa dia cakap. Jadi mungkin ramai yang bagi tahu bahawa cikgu SJKC, SJKT itu diperlukan untuk apa? Untuk membentuk, untuk menjaga kebudayaan. Contoh nak jaga bahasa ibunda mereka, iaitu untuk menjaga bahasa Tamil, untuk menjaga bahasa Cina, bahasa Mandarin, supaya dia tak pupus kat negara kita cikgu. Okey, bagi cikgu benda tu ada solutionnya. Iaitu why not bahasa, kalau kita kata nak kekalkan bahasa Mandarin, nak kekalkan bahasa Tamil, why not bahasa-bahasa itu dimasukkan dalam sekolah kebangsaan supaya everybody boleh belajar bahasa Mandarin dan everybody boleh belajar bahasa Tamil. So semua orang ada 3 bahasa. Dalam Malaysia semua orang ada 3 bahasa. Kan ianya menguntungkan. Kan? Jadi boleh bercampur-campur kan. Itulah. Jadi itu kesilapannya. Sepatutnya sekolah menengah kena ada bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Kalau tak ada pun secara bertulisan, kalau tak ada penulisan pun, conversation pun okeylah, communication. Maknanya bahasa Mandarin communication ataupun bahasa Tamil communication. Maknanya bahasa Tamil untuk percakapan. Itu pun cukuplah. Kan? Jadi semua orang boleh bercakap bahasa Mandarin, semua orang boleh bercakap bahasa Tamil. Kan untung? Jadi ya betul. Kami pun sebenarnya kalau boleh kami orang Melayu pun nak juga belajar bahasa Tamil supaya kami boleh bersosial dengan kamu. Kan? Jadi itulah pandangan cikgu ya. Supaya kita boleh sama-sama bersatu padu. Okey. Baik, kemudian kita lihat tadi iaitu cabaran dalam Malaysia. Yang pertama cabaran pembangunan sosioekonomi dan juga politik di Sabah Sarawak. Kemudian cabaran yang kedua cabaran politik iaitu apabila Stephen Kalung Ningkan ini telah dicabar oleh Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri dan akhirnya Stephen Kalung Ningkan itu digantikan dengan Tawiz Lee. Kemudian cabaran perpaduan kaum apabila terlalu banyak suku kaum yang ada di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Kemudian pemisahan Singapura. Okey, kita take note tentang perkara-perkara yang simple-simple ni sebagai contoh yang ringkas ini. Iaitu yang kedua pemisahan Singapura. Why? Okey, faktor pemisahan dia adalah yang pertama dari sudut politik.
Why? Because Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. So kemudian yang kedua, berlaku pula konflik antara pemimpin PAP. PAP ialah People's Action Party. Okay, dan ketuanya ialah Lee Kuan Yew. Manakala Perikatan pula adalah parti yang diketuai oleh UMNO dan ada MCA dan MIC diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. So konflik telah berlaku antara Lee Kuan Yew dengan Tunku Abdul Rahman. Kemudian Lee Kuan Yew pula mewawarkan kempen Malaysia iaitu menuntut hak sama rata untuk semua kaum, dan ini menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk lah. Itu dari sudut politik. Dari sudut ekonomi, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Okey, sebab untuk membuka pasaran biar semua negeri-negeri ini menerima pasaran dengan terbuka dan menerima kunjungan daripada semua negara dan boleh melakukan kita kata perdagangan dengan semua negara. So dia menuntut pembukaan pasaran bersama. Dan Singapura tidak berpuas hati dengan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan, dan Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan. Okey. Kenapa tak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai? Okey, harus diingat maknanya apa? Maknanya kerajaan persekutuan bercadang untuk apa? Bercadang untuk Singapura kena bayar cukai tambahan. Cukai yang ditambah lagi. Jadi Singapura kena bayar lebih. Sudah tentulah Singapura tak setuju. Itu satu. Kan? Kemudian kamu tahu kan cukai? Cukai ialah bayaran yang dikenakan ya. Bayaran yang dikenakan. Okey. Singapura juga mahu kenakan kadar faedah. Sebab kerajaan persekutuan ada pinjam duit dengan Singapura. Pinjam duit dengan Singapura, tetapi kemudian Singapura nak kenakan interest pula. Kan? Jadi melampau lah. Kan? Macam cikgu cerita hari tu, iaitu takkanlah kalau katakan mak kamu nak pinjam duit dengan kamu, mak kamu pinjam RM10 dengan kamu, kamu kenakan interest pada mak kamu. Kan? Mak pinjam RM10 kan? Nanti mak bayar balik RM15. RM5 tu interest. Berani buat? Kena lempang dengan mak kamu nanti. Lempang delivery. Kan? So, bukan lempang ya, flying kick. Okay. So, tak boleh. Macam tu lah. Dual belt taekwondo, mampus. Okay. Kemudian berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Okay. Dan ini menyebabkan berlakunya pemisahan Singapura lah. Di mana Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak berunding dengan Lee Kuan Yew namun tidak berjaya. Pada akhirnya Tunku Abdul Rahman bersetuju untuk menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar dari Malaysia. Baik. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga menangani ancaman komunis, di mana komunis berlaku terdapat di Sarawak dan juga Sabah, di mana mereka melakukan ancaman. Iaitu dari segi politik, mereka menubuhkan parti-parti komunis ya. Parti Komunis Kalimantan Utara dan juga Paraku dan juga PGRS. Mereka melakukan serangan bersenjata. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kata telah mengancam keamanan, dan antara usaha mengatasinya iaitu melalui perang saraf. Perang saraf ialah perang psikologi. Perang psikologi di mana mewar-warkan kepada rakyat semua supaya apa? Membenci komunis. Jadi ini memberikan kesedaran kepada orang awam tentang bahaya ancaman komunis dan jangan membantu komunis. So itu perang saraf. Dan yang kedua, melakukan operasi ketenteraan seperti operasi Hammer, operasi Rascom dan juga operasi Sri Aman. Dan juga ini telah berjaya dilakukan, dan pada akhirnya gerakan komunis mulai goyah dan akhirnya 500 orang anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri, surrender. Nampak ada tambahan lagi ni. Untuk langkah membanteras ancaman komunis yang lebih lanjut, sila rujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 4. Bab berapa ancaman komunis? Form 4 bab berapa ancaman komunis?
Bab 5, are you sure? Are you sure bab 5? Afiq, are you sure bab 5? Is it? Ya, memang ada dalam buku teks Syimir, memang. Kan? Kalau okey. Sebenarnya adalah bab yang bab yang ke 7 okey, bukan yang ke 6 ke? Bukan yang ke 6 ke? Bab yang ke 6. Ancaman komunis. Bab yang kelima adalah Persekutuan Tanah Melayu. Kan? Jadi itulah. Okey, bab 7, Afiq. Okey. Okey, kita teruskan. Yes, should be 6 or 7 lah. Right. So kalau kita lihat di sini, ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia juga berlaku, di mana pembunuhan, di Tanah Melayu ni ada pembunuhan yang dilakukan oleh komunis, iaitu pembunuhan Ketua Polis Negara, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim, dan juga Polis Daerah ataupun Ketua Polis Negeri Tan Sri Hu Chong Kong. Jadi inilah yang berlaku. Dan Grand Malaysia Auto dan juga kita lihat pengeboman Tugu Negara. Tugu Negara di KL tu dibom. Melampau sungguh telah dibom oleh komunis. Maka usaha mengatasinya adalah strategi counter insurgency, iaitu strategi dengan kerjasama semua pasukan keselamatan, ahli politik untuk membantras komunis, dan pada akhirnya perjanjian kerjasama sempadan menyebabkan PKM setuju untuk bubarkan unit bersenjata serta musnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkak samar. Maka tidak ada lagi penentangan daripada komunis. Okey. Kemudian yang keempat iaitu isu rancangan Malaysia Pertama, di mana untuk memberikan taraf pendidikan dan juga taraf hidup yang lebih baik kepada penduduk yang berpendapatan rendah. So maknanya dengan cara apa? Dengan cara memberikan peluang pekerjaan, meningkatkan meningkatkan kemudahan asas dan sebagainya. Dan bab ini ditutup dengan tragedi hubungan antara kaum, iaitu 13 Mei 1969, iaitu rusuhan kaum. So kita ada lihat hari itu video berkaitan rusuhan kaum dan juga serangan demi serangan yang dilakukan. So apa sebab dia? Sebabnya kalau kita lihat sini, kerana apa? Keadaan dan keputusan pilihan raya. Kerana ada parti yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Kemudian PKM pula ambil kesempatan untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara satu sama lain. Parti yang bertanding menggunakan isu keagamaan dan perkauman. Dan ini menyebabkan keadaan tidak terkawal dan menimbulkan kekacauan. So langkah yang diambil bagi mengatasi masalah ini iaitu yang pertama, darurat. Dan as I mentioned before, darurat bermaksud kecemasan ataupun emergency. Kecemasan ataupun emergency itu maksud darurat. Dan apa yang berlaku pada darurat iaitu perlembagaan digantung, parlimen ditangguh, kemudian perintah berkurung, orang ramai tak boleh keluar daripada kediaman masing-masing. Semua berita ditapis, kemudian mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan, dan juga kawasan kampung baru dipagar supaya tidak berlaku serangan-serangan. Itu darurat. Yang kedua, mageran, iaitu Majlis Gerakan Negara, di mana mereka mengkaji tentang masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. So mereka telah mencari punca-punca untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang. Begitu juga dengan mereka juga telah mengisytiharkan iaitu rukun negara. Mageranlah yang telah mengusahakan rukun negara. Dan akhir sekali, peranan raja, iaitu raja telah menasihati para penduduk supaya tidak berlaku rusuhan. So itu adalah bab yang ke-6 habis. So ada soalan tak sebelum kita nak buat latihan?